Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita masih dapat untuk bersama-sama lagi di pagi ini. Walaupun sebenarnya saya tak berada di Malaysia, saya berada di Pekanbaru, Indonesia. Datang ke sini kerana saya ada acara di sini. Pagi ini saya sebagai tetamu Gubernur Riau untuk makan bersama beliau, menjemput saya dan keluarga untuk makan pagi ini. Dan selepas itu saya ada acara di Tabligh Akbar yang akan dibuat di dalam Universiti Muhammadiyah Indonesia. Selepas itu insyaAllah saya akan ke Siak, mendapat sebagai tetamu di Siak dan di Istana Siak, dan akan makan malam di sana dan kemudian menyampaikan ucapan di Siak. Selepas daripada Siak, saya akan kembali semula ke Pekanbaru untuk memberi khutbah dan kemudian untuk bercakap dengan kaum wanita dalam program wanita di Pekanbaru ini. Jadi alhamdulillah kepada pihak yang menjemput saya ke sini, dan saya datang kali ini, saya bawa keluarga saja untuk supaya saya cuba untuk mendekatkan hubungan antara Indonesia dan antara Malaysia dan Indonesia ni, seperti mana yang telah saya sebut dalam banyak juga ucapan-ucapan saya. Bagaimana kita adalah merupakan umat yang serumpun, tapi dipisahkan kadang-kala oleh sempadan geografi, kadang-kadang oleh isu-isu pinggiran, kadang-kadang oleh keegoan kita seketika. Mungkin orang Malaysia rasa dia lebih sikit daripada orang Indonesia kerana dia lihat macam orang Indonesia ni dahulunya macam datang bekerja di Malaysia. Tapi kita jangan lupa masa juga berubah. Hari ini ekonomi Indonesia bertambah baik, dan tak mustahil satu hari nanti dalam masa yang terdekat orang Malaysia pula yang akan datang beramai-ramai ke Indonesia untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan kerana ini adalah putaran alam, dan yang pentingnya kita adalah satu umat yang patut hormat menghormati. Pagi ini saya mungkin akan tak mau cakap tentang banyak kerana masa yang terhad. Saya terpaksa bergerak selepas ini. Cumanya saya akan sebut hadis yang selalu kita baca dan kita tahu, iaitu ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan selalu kita baca, di mana Nabi SAW menyebut, ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bi mithl. Tidak ada satu orang hamba muslim, yakni satu hamba Allah yang muslim yang berdoa kepada saudaranya ni saudara agamanya atau saudara dia dalam kekeluargaan sama, kerana muslim akhul muslim, orang Islam saudara orang Islam. Nabi kata tak ada satu orang Muslim yang doa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya itu tak tahu, dia tak pernah minta berdoa, dia tak suruh kita doa kepadanya. Illa qala al malaku, melainkan malaikat akan berkata, walaka bimithl, bagi engkau juga seperti itu. Yang ni malaikat akan kata, kalau kita minta supaya Allah beri rezeki pada dia, untuk engkau juga adalah rezeki. Di dalam lafaz yang lain dia kata, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab. Doa orang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tak tahu tentang apa yang dia doakan itu, mustajab. Allah kata, Nabi kata mustajab doa itu. Inda ra'sihi al-malakul muwakkal. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Inda ra'sihi malakun muwakkal, yakni dengan nakirah. Di kepalanya, kepala orang yang berdoa tu, malakun muwakkal, ada malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan.
Allah Ta'ala jadikan. Apa malaikat ni lakukan? Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Setiap kali dia doa untuk saudaranya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang diwakilkan itu, amin, untuk engkau juga seperti itu. Ini adalah hadis yang selalu kita baca, dan saya ingin mengulas sedikit tentang hadis ni, walaupun banyak kali dah saya sudah ulas, tapi bagi siri yang ke-12 ni kita masukkan hadis ni. Kenapa ada keistimewaan bagi orang yang mendoakan untuk orang lain? Dan ini adalah salah satu sebab orang-orang yang sering berdoa pada orang lain mendapat berbagai kurniaan seperti mana yang dia doakan. Kita bayangkan, kita doa untuk saudara kita tu, kita yang doa. Kemudian untuk kita sebagai ganjarannya, Allah jadi malaikat yang doa. Kita telah sebut lebih dekat kedudukan satu orang hamba Allah dengan Allah, lebih dekat untuk kemustajaban doanya. Malaikat muqarrabin, malaikat ialah mereka yang dekat dengan al-malaikatul muqarrabin, pada malaikat yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kita doa untuk saudara kita, malaikat doa untuk kita seperti itu. Mengapa? Apa maksud dulu hari ni? Hadis ni dia kata apabila satu orang Muslim dia doa untuk saudara dia, dan keadaan saudara dia tak tahu, dalam keadaan tak tahu ni maksudnya doa itu datang dengan keikhlasan diri orang yang berdoa. Manusia ni jarang doa kepada orang tanpa pengetahuan orang itu, melainkan orang yang dia sayang benar. Mungkinlah hayat kita ni kita akan doa pada ibu bapa kita sebab kita sayang, kita tak bagi tahu kat mak kita, pak kita, ayah tadi doa dah kat ayah, kita tak kata dia, tak bagi tahu dia. Kita doa untuk anak-anak kita, walaupun anak-anak kita tu apalah, kadang-kadangnya tetap ibu tu sentiasa doa kat anak. Sebab apa? Kejujuran, keikhlasan hubungan antara ibu dan anak. Keikhlasan adalah satu perkara yang Allah sayang. Mukhlisina lahuddin, pada ikhlas baginya agama, tulen bersih, pure baginya agama. Apabila hamba Muslim, seorang hamba Allah yang Muslim, doa kepada saudaranya, saudara Muslimnya, innamal mu'minuna ikhwah, Quran kata sesungguhnya orang-orang mukminun itu bersaudara, ataupun saudara dia yang betul lah, adik dia ke, abang dia ke, kakak dia, itu boleh merangkumi makna ini semua. Dia doa tanpa pengetahuan mereka, bererti dia betul-betul jujur dalam hubungan itu, terutama sesama saudara Muslim. Dan Allah suka orang-orang yang ikhlas dan baik jiwanya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kita tengok satu orang Muslim susah, kawan kita ke, mungkin bukan kawan kita ke, kita simpati pada dia, kita tengok dia sakit, kita doa kepada dia kesembuhan. Allah sayang pada kita. Betapa baiknya dia, perasaan dia. Kerana perasaan yang baik ni, bukan semua orang ada jiwa yang baik ni. Bukan semua orang ada perasaan yang baik ni. Orang, walaupun kita tengok angkat tangan berdoa ni mudah ya, pada nak melakukannya. Tapi kalau orang ni tak ada jiwa yang jujur, dia nak doa kepada orang lain dengan kebaikan tu, mungkin terasa pahit pada perasaan dia, mungkin terasa berat dia nak doa orang lain supaya kaya umpamanya. Dia fikir, daripada aku doa dia kaya, baik aku doa aku kaya umpamanya.
Padahal bukan nak doa tu, dia boleh dia doa pada orang tu, dia doa pada diri dia, tapi dia macam ada halangan jiwa nafs ataupun ruh diri yang Arab kata khabis, ataupun diri yang kotor itu. Kita rasa berat nak doa pada orang lain, ataupun kalau kita doa pun kerana dalam majlis. Sebab tu orang besar, orang doa pada dia tak termasuk dalam peruntukan ni dia dapat, kerana dia orang doa dia dalam majlis supaya dia dengar, terutama bila dia ada mendayu-dayu ataupun dihiasilah doa tu, supaya doa tu lalah bukanlah semua, nanti kata semua pula, tapi taklah. Saya tahulah juga sebagai orang, saya jumpa dalam majlis, bila ada orang besar tertentu dia doa bukan main. Doanya itu memuji-muji, mengangkat-ngangkat orang yang dia doa tu, terutama kalau orang tu ada jawatan, ada kedudukan, dihiasnya doa tu. Doa-doa yang seperti ini tak apalah, bolehlah doa, tapi tidak termasuk dalam makna yang Nabi SAW sebut. Doa seorang Muslim kepada Muslim yang lain ataupun saudaranya dalam keadaan dia tak tahu pun. Kita doa kepada saudara kita, kita tengok dalam TV misalnya, kadang-kadang kita tengok dalam TV ada orang susah, perlukan bantuan, kita immediately nak kena cari akaun dia dulu, dan nak kontak siapa yang kenal. Tapi apa yang boleh kita buat immediately, kita boleh buat. Tengok dia susah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada dia, ya Allah, sembuhkanlah penyakit dia. Immediately kita boleh buat masa tu. Dan ketika itulah al-malaku al-muwakkalu bih, malaikat yang diwakilkan itu akan menyatakan amin walaka bimis, amin untuk engkau juga demikian. Maksudnya apabila kita sakit atau ada penyakit dalam diri kita, ada penyakit yang mungkin kita tahu dan tak tahu, sembuh. Mungkin kita tengok sebahagian orang ada kena kanser, ada kena apa, dia aku tak pernah kena, alhamdulillah kita tak pernah kena. Mungkin sebahagiannya benda tu ada dalam badan kita, tapi oleh kerana kita telah doa untuk orang lain, tak sempat pun kanser-kanser tu, sel-sel dia tu membiak dalam tubuh kita, dan malaikat kata kita doa oleh sembuh, sembuhlah dalam diri kita juga. Inilah merupakan kelebihan kita berdoa kepada orang lain, untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada mereka, dan Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita dengan malaikat yang mendoa untuk kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah, para ulama bincang tentang hal ini. Dia kata kalau orang tu doa dalam keadaan kawan dia tahu, boleh ke tak? Mereka khilaf di kalangan mereka, kata kalau doa dia itu memang ikhlas tanpa kepentingan, dan bukan tujuan dia nak bagi kawan tu tahu pun. Maksudnya kalau dia tahu ke dia tak tahu ke, memang dia nak doakan, dia termasuk dalam makna ini. Dia termasuk dalam makna ini. Tapi kalau dia doa tu kerana nak please kawan dia, supaya kawan dia dengar dia doa, kan? Macam kadang-kadang kita doa dengan orang, aku sentiasa mendoakanmu. Ramai juga kita kata bagi tahu orang, tapi kadang-kadang kita tak sentiasa pun doa pada dia, kan? Mungkin kadang-kadang kita orang tu kata doalah kat aku sikit, kita pun tak, insya-Allah kita doalah aku nak dengar. Disuruh kita doa boleh juga, dia dengar doa kita, tak salah pun. Tapi termasuk tak dalam makna hadis ni? Dia tak termasuk. Kerana bizahril ghaib ni memang absolutely ikhlas kita doa kepada dia. Dan ini di samping kebaikan, doa itu terhasil daripada kejujuran diri kita. Saya selalu buat contoh banyak kan. Kita naik kenderaan, kadang-kadang kita Allah bagi rezeki, ada kereta. Kalau di Indonesia ni sebut ada mobil, kereta di Indonesia ni kereta api.
Kita doa, tengok, kita tengok dia naik motosikal dan hujan pula kadang-kadang. Kita kesian bawa anak pula. Tapi kadang-kadang bawa isteri, ada lagi anak di celah tu kan, kerana yalah, tak semua orang ada duit nak beli kereta. Kita simpati pada dia, nak tahan dia tengah jalan hujan tak boleh kan. Kita pun doa, ya Allah beri rezeki pada dia, ya Allah kurniakanlah rezeki pada dia, berikanlah kepada dia kenderaan yang baik, semoga dia dapat bawa keluarga dia. Kita tengok orang susah dan ya Allah bagi rezeki pada dia, baiki, berilah rumah yang mewah pada dia supaya dia dapat tinggal. Dia tak tahu pun, kita pun tak kenal dia, kita simpati pada dia. Kita kalau boleh ada perasaan yang seperti itu dalam diri kita, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang saleh dan baik diri kita. Lebih daripada itu lagi, di samping itu, tak jadi orang soleh is the kemuncak di dalam harapan manusia. Cuma saya nak sebut di samping itu, ialah malaikat mendoakan untuk kita. Mungkin kita kadang-kadang kita doa pada orang ni, mungkin kita kadang-kadang lupa dah yang kita doa kat dia tu kan. Dah lama kadang-kadang setiap orang lalu kita doa, tengok tu lalu kita lalu depan rumah orang, tengok rumah dia roboh, kata ya Allah, Allahumma ya Rabb urzuqhu ya Rabb, ya Allah bagikan bagi rezeki untuk dia ya Allah kan. Malaikat amin untuk kita. Kemudian kita tiba lihat ada je rezeki yang tu datang, yang ini datang kan. Alhamdulillah kita pun sihat. Kita doa untuk Allah semua orang. Dan alhamdulillah aku tak ada lah penyakit setakat ni. Mungkinlah sebahagian orang alhamdulillah, mungkin dia ingat kot dia sihat kerana dia makan suplemen ke, dia makan buah-buahan ke, tak apalah, itu satu ikhtiar. Tetapi kita mungkin terlupa, sebahagiannya mungkin disebabkan kita doa kesembuhan orang, lalu malaikat doakan untuk kesembuhan kita. Jadi apa yang nak tumbuh dalam jasad kita ni daripada penyakit, mungkin masa tu, masa kita doa pada dia tu, kita mungkin ada dah sel kanser yang saya sebut, ataupun penyakit barah atau penyakit apa yang nak berkembang dalam badan kita. Kerana kita doa kat dia, malaikat doa pada kita, padam penyakit tu dalam diri kita. Kita tak tahu. Amazing, Nabi SAW ajar hal ni pada kita supaya kita pertama nak kena ikhlas dulu doa pada orang. Bukan doa sekadar ya Allah bagilah dia sembuh, bukan. Sedangkan kita tak nak doa sangat pun. Kita baca hadis ni, maka kita sebut dah dengan harapan malaikat doa pada kita. Doa maksud kita ikhlas betul, jujur kita kepada dia. Ya Allah bagilah dia. Memang kita nak benda itu muncul untuk dia. Memang kita nak doa itu muncul untuk dia, bukan sekadar kita nak hiaskan ungkapan kita. Macam kita kadang-kadang dengan kawan kita doa kan, dia kata, ataupun orang doa lah untuk kau, aku doa lah mudah-mudahan lah sihat. Bagi kita tak doa pun, tak hanya di mulut kita pun, tak ada pun dalam perasaan kita, tak ada pun dalam perasaan kita. Ini tak termasuk dalam doa yang sebenar. Dan doa itu ialah harapan yang bersungguh-sungguh yang kita lafazkan kepada Allah Jalla wa'ala supaya diterima, disembuhkan orang, diberikan rezeki, diberikan kemudahan. Kita doa, ya Allah mudahkan urusan orang tu. Tengok orang ni susah sangat nak buat kerja, kita kata ya Allah mudahkan urusan dia. Tengok orang tengah-tengah panas buat kerja, ya Allah bagi rezeki kat dia, ya Allah bagi rezeki kat dia. Kita doa pada malaikat doa untuk kita. Itu maksud doa jujur. Kita doa dengan jujur kepada orang. Dan untuk menghasilkan doa yang jujur ni pun bukannya mudah juga kalau kita tidak mempunyai jiwa yang jujur. Sebab itu kadang-kadang hadis ni kita baca nampak macam mudah je lah, tetapi untuk menjelma hakikat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajar oleh Nabi SAW itu tidaklah semudah itu.
Mudah-mudahan Allah beri pada kita jiwa yang jujur, selalu doa kat orang lain. Tak payah tak bagi tahu pun kat FB, saya ni memang selalu doa kat orang, tiap malam saya bangun doa. Tak payahlah kita macam tu. Kadang-kadang dunia yang menipu. Manusia ada yang solat pun upload dalam FB, berzikir pun upload dalam FB. Sebab tu ulama-ulama dahulu marah, termasuk Al-Imam Ibn Jauzi, Abdul Rahman Ibn Jauzi, ini bukan Ibn Qayyim Al-Jauzi, Ibn Jauzi lain. Dia menyebut antara talbis iblis ialah manusia yang menunjuk-nunjukkan amal. Jalan, pegang, buah tasbih, tunjuk ke orang, kata dia sentiasa berzikir. Sedangkan hal-hal itu, kalau betul-betul orang itu mukhlisin, ikhlas, dia tak menunjuk-nunjukkan zikir dia. Dia tak menunjuk-nunjukkan zikir dia. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kenapa sampai nak bubuh ditengkuk ke apa ke, nak tunjuk aku ahli zikir. Hal tak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in. Mereka tak lakukan. Bahkan mereka menyembunyikan amalan salih mereka sebagai jujur, tanda jujur dan ikhlas antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun, kerana jujur itulah kita lihat doa yang mustajab di kalangan mereka. Sebab baca cerita Uwais Al-Qarni, baca cerita sahabat-sahabat yang mustajab, mana ada sejarah tunjukkan aku jumpa mereka jalan, di tangannya sentiasa memegang tasbih, bergerak-gerak, berkumat-kumit mulutnya di hadapan orang bagi menunjukkan dia itu sentiasa berdoa dan berzikir. Tak ada. Ini semua talbisul iblis, perhiasan syaitan. Yang sebahagian yang itu digunakan oleh sebahagian manusia untuk promote diri dia, supaya orang rasa kagum dengan dia, dan kemudian dia memperolehi benda-benda yang lain. Agama mengajar satu sudut yang ini. Sebab tu Nabi kita bizahril ghaib, dalam keadaan saudara dia tak tahu pun dia berdoa. Kerana hubungan spiritual ini, hubungan kita dengan Allah, yang mensucikan diri kita ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pujian orang. Sebab tu dalam hadis doa tu, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang menyucikan jiwa kita. Bila Allah sucikan jiwa kita, baik jiwa kita, baik kita. Apa dunia semua tak tahu, hanya Allah dan malaikat yang diizinkan saja mendengar. Pada setiap malam kita doa pada orang tu, doa pada orang ni, doa pada orang tu, yang mungkin orang tu tak pernah tahu kita berdoa pada dia. Kadang-kadang mungkin dia tengok kita di pejabat, marah kat dia, tapi dalam solat doa kita kat dia. Dia marah tu mungkin kerana urusan kerja, kita marah dia mungkin malas sikit ke. Pelajar kita marah malas, cikgu dia marah kat pelajar dia malas. Tapi dalam solat dia, pelajar dia tak tahu, dia doa kat pelajar-pelajar dia kejayaan. Betapa banyak kemudian Allah memberi kejayaan padanya. Kita tengok orang berniaga, kita marah dan dah berniaga tak pandai ke, kita balik kita doa, ya Allah bagilah dia, bagi lapang dada dia, bagi dia tahu hidayahmu. Kita doa hidayah untuk orang. Ya Allah bagi petunjuk untuk fulan, dia tak tahu, dia langgar. Kita tengok, dia tengok kita marah dia, tapi kita doa dia. Malaikat mendoakan untuk kita kebaikan dan memberikan berbagai, Allah memberikan kepada kita berbagai kurnia atas doa malaikat, yang mana malaikat doa juga kepada kita disebabkan doa-doa kita pada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hal ni pada kita dan jiwa kita, supaya kita sentiasa jujur dalam hidup kita ni. Jujur dalam hidup ni Allah yang tahu. Kena reward kepada kejujuran dalam hidup ni bukan orang. Manusia zaman ini, macam saya telah sebut, ramai orang telah buat macam-macam nak bagi dia popular di FB, media sosial, nak bagi dia popular dalam TikTok. Dia dapatlah 1-2 viral yang dia popular lah, mungkin seminggu 2. Kemudian datang hal yang lain, orang lain kutuk pula, orang lain sokong pula. Demikian kehidupan. Tapi kalau kita diterima di sisi Allah Jalla wa'ala, Allah Ta'ala akan catatkan kita di sisinya dan sisi malaikatnya. Allah tahu fulan jujur, dia doa, siapa pun tak tahu dia doa untuk fulan, Allah doa untuk kita.
Tapi kalau kita angkat tangan depan orang, tengok bagaimana saya berdoa untuk dia. Ataupun kita ungkitlah, aku selalu doa kat hang, hang tak ingat kat aku. Ada memang. Ini adalah merupakan hal-hal yang menyanggahi maksud kejujuran. Sebab itu perkataan dalam hadis ni, bi zahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tak tahu. Da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajab. Doa orang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tak tahu itu mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keupayaan untuk kita mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu. Saya harap suara saya walaupun kurang jelas, saya tahu kerana saya tak bawa ni, masih boleh didengari oleh para penonton. Jelas ke penyampaian saya? Saya pukul 7.30 waktu sini, waktu kita dah kita di sejam. Saya akan hadir breakfast dengan Gubernur Riau, jadi saya tak boleh panjang. Jelas ke suara saya? Kalau jelas belum tu? Oh, alhamdulillah. Saya tengok macam ada terpotong-potong sikit tadi. Mungkin internet sini kurang bagus ke. Alhamdulillah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ya. Nabi kata mustajab, maksud kita doa untuk orang tak tahu. Mudah-mudahan saya juga mendapat doa para penonton, sahabat-sahabat mereka yang mungkin mendengar saya, diberikan kurniaan. InsyaAllah mudah-mudahan sudi berdoa, dan sama-sama lah kita berdoa antara satu sama lain. Semoga Allah Ta'ala merahmati. This is amazing kehidupan, hubungan Muslim sesama Muslim. Bukan saja soal bermanis muka, cakap baik, senyum. Dia tak tahu pun kita buat baik pada dia, hatta berdoa pada dia. Ini adalah hubungan yang Masya Allah. Agama ajarannya tak ada pada orang yang tak beragama. Orang tak beragama ni, hubungan dia makan, minum, enjoy, pergi jalan-jalan sekali. Tapi hubungan Muslim lebih daripada itu. Dia tak tahu kita doa dia. Kita maksudnya kita minta kebaikan dia. Maksudnya doa tu, makan tu mungkin habis kat meja makan je. Tapi doa kita pada saudara Muslim kita, mungkin pas kita mati, kesan doa tu masih lagi ada kat dia. Dia masih lagi sihat, masih berharta. Kawan yang doa supaya dia sihat dan mati mungkin dah meninggal lah, tapi dia menikmati daripada kesan doa. Masya Allah, agama indah, agama. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah hingga ketemu lagi Pak. Sehingga kita berjumpa lagi, InsyaAllah.